Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk mengenai apakah itu peranan agama kepada manusia. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Azrizuan bernombor ID PDA 1905024. Baiklah, jika anda lihat di sebelah kiri saya ini, anda akan dapat lihat berbanyaknya simbol-simbol agama di dunia ini. Ini bermaksud dekat dunia ini terdapat banyak agama, bukan dah termasuk di Islam, malahan beribu-ribu agama lagi dekat dunia ini. Seperti mana kita sudah maklum, apabila lahirnya manusia di dunia ini, mereka sudah ada agama yang telah ditetapkan. Ada yang sejak dari kecil lagi mereka sudah beragama Islam, ada yang Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Tapi kita sering tertanya-tanya, apakah itu makna agama itu sendiri? Baiklah, saya akan jelaskan apakah itu erti agama. Agama merupakan salah satu bentuk hubungan antara manusia dengan kuasa luar biasa, atau kita lebih ungkapkan sebagai Tuhan. Setiap manusia di muka bumi ini memerlukan agama kerana agama merupakan garis panduan kehidupan kepada manusia. Tanpa agama, maka tiadalah erti kehidupan di dunia ini. Agama itu terjadi apabila manusia menganggap kewujudan Tuhan akan dapat memberikan perlindungan kepada kita dan agama. Dengan adanya semua elemen ini, maka wujudlah sebuah agama. Tanpa agama, maka tiadalah erti kehidupan. Secara umumnya, terdapat 7 elemen peranan agama kepada manusia, iaitu antaranya ialah membentuk identiti manusia, mewujudkan perpaduan dan patriotisme, mewujudkan kebudayaan dan kesenian dan sebagainya yang akan dibentangkan oleh rakan saya selepas ini. Makanya, saya akan memberikan laluan saya kepada saudara Hamzah Hakim untuk pembentangan seterusnya tentang peranan agama kepada manusia dengan lebih lanjut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat peranan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamzah Hakim bin Azwan dari kelas JA5B. Nombor ID saya PDA 1905029. Baiklah, saya akan menerangkan tentang peranan agama kepada manusia. Baiklah, terdapat beberapa peranan agama yang menunjukkan bahawa agama itu sangat penting bagi manusia. Antara peranannya adalah, pertama sekali adalah pembentukan tamadun. Bagi pembentukan tamadun, terdapat beberapa tamadun yang menjadikan agama sebagai perkara yang perlu didahulukan. Antaranya ialah tamadun Islam dan tamadun India. Kemunculan, kegemilangan dan kejatuhan sesebuah tamadun diukur berdasarkan agama. Sebagai contohnya, tamadun Islam yang mempunyai kemunculan, kegemilangan dan kejatuhan. Semua tamadun yang wujud di dunia ini dimulai dengan amalan agama dalam kehidupan seharian. Bagi tamadun yang mengamalkan agama Islam, mereka telah memulakan pagi mereka dengan solat. Sesebuah tamadun yang akan gemilang sekiranya masyarakat berpegang pada ajaran agama, iaitu sebagai contohnya kegemilangan tamadun Islam dalam menyampaikan dakwah mereka disebabkan oleh kesepakatan dan perpaduan masyarakat. Peranan agama kepada manusia yang kedua ialah asas pembentukan nilai-nilai murni. Agama adalah asas pembentukan rohani, akhlak, nilai murni dalam diri manusia. Sudah menjadi lumrah manusia suka kepada kebaikan, keamanan dan kedamaian. Agama telah menetapkan beberapa perkara yang membuatkan nilai-nilai itu terpupuk dalam diri seseorang manusia. Sebagai contohnya, dalam agama Islam, mencuri adalah dilarang. Ini adalah sebagai langkah untuk melahirkan nilai murni yang jujur dan amanah dalam diri seorang manusia. Agama yang menjadi panduan kepada manusia untuk menjadi manusia yang berakhlak. Dengan adanya agama, manusia akan terdidik dengan nilai-nilai murni.
ini seperti jujur, ikhlas, amanah dan banyak lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Baharim. Nombor ID saya ialah PDA 1905023. Okay, saya akan meneruskan lagi pembentangan tentang peranan agama kepada manusia. Topik seterusnya ialah sumber undang-undang dan pemerintahan negara. Umum mengetahui bahawa dalam konteks perundangan negara Malaysia, agama Islam telah menjadi asas dalam pemerintahan dan sumber undang-undang pentadbiran. Dalam kata lain, kerajaan telah menggunakan prinsip merujuk pada Al-Quran dan Hadis serta dalil sebagai sumber undang-undang pentadbiran. Hal ini kerana kerajaan yang berasaskan agama Islam ini perlu memastikan undang-undang yang dikeluarkan ataupun yang ditulis mestilah berlandaskan syarak dan juga hukum. Dalam perkara 3 di dalam Perlembagaan Persekutuan, agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia dan boleh menyebarkan syiar Islam di seluruh negara tanpa sebarang sekatan. Tidak seperti agama lain yang hanya boleh diamalkan tanpa menyebarkan agama masing-masing di dalam negara. Perkara ini juga telah berlanjutan sejak zaman Melaka lagi. Topik seterusnya ialah berkenaan dengan identiti, iaitu agama ini berperanan untuk memberikan identiti kepada penganutnya. Seperti contoh, kita dapat tahu jika seseorang itu beragama Islam jika dia menyambut hari raya. Kita dapat mengenal pasti seorang itu adalah beragama Hindu jika dia tidak makan daging dan sebagainya. Agama juga telah menjadi panduan hidup kepada manusia seperti cara berpakaian, perlakuan, kesenian, adat, pemikiran dan juga gaya hidup. Seperti contoh, diterangkan dalam Al-Quran bahawa perempuan beragama Islam wajib menutup aurat dan menjaga diri mereka supaya tidak mudah terjerumus dalam kancah maksiat. Pelbagaian identiti manusia dan agama di Malaysia tidak bermaksud kita perlu bermusuh, malah kita perlu bersatu padu demi mendapatkan hidup yang aman dan harmoni. Sekian pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya, Azfar Wajdi. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Haziq. Sambung untuk peranan agama kepada manusia. Sebagaimana yang kita tahu, peranan agama ini ialah satu hubungan manusia dengan satu kuasa yang luar biasa, ataupun kita boleh dikenali sebagai hubungan antara manusia dan dengan Tuhan. Sambung untuk poin kita yang kelima, iaitu kebudayaan dan kesenian. Agama ini membentuk kebudayaan dan kesenian dalam sebuah bangsa. Contohnya kita boleh tengok ke bangsa Melayu sendiri. Bangsa Melayu ni memang kita kata Melayu je Islam, Melayu je Islam. Kalau Melayu bukan Islam memang tak pernah jumpa sekarang ni. Jadi agama ni memang betul-betul membentuk satu kebudayaan dan kesenian bangsa. Contohnya kalau kita ambil contoh bangsa Melayu kita boleh tengok dengan perempuan pakaian dia tutup aurat, bertudung, dan memang dia mengikut syiar Islam. Yang lelaki pun sama. Itulah antara contoh. Dan kita boleh tengok contoh agama lain. Contohnya sebagai agama Hindu, kita punya agama dia melarang penganutnya untuk memakan makanan daging. So mereka tidak makan daging. Jadi daripada sini kita boleh tengok kebudayaan dan kesenian sesebuah bangsa itu amat terpengaruh dengan agama. Itulah peranan agama kepada manusia. Dia akan membentuk kebudayaan dan kesenian satu bangsa. Itu poin yang kelima. Kewujudan semangat patriotisme. Agama ni dia berperanan untuk menaikkan semangat patriotisme dan nasionalisme dalam masyarakat. Sebagai contohnya agama Islam. Agama Islam sebagaimana yang kita tahu, peperangan agama Islam dengan agama Kristen pada zaman dahulu sampai sekarang amatlah kuat. Jadi untuk agama Islam, mereka ni diajar untuk mempertahankan maruah agama dan tanah air daripada musuh. Daripada semua ni, diorang belajar daripada agama. Daripada agama, diorang dapat membentuk semangat patriotisme dan semangat mereka untuk berjihad, untuk permatian-matian demi negara. Sebenarnya benda tu dia
daripada agama dan pengaruhnya kepada masyarakat sendiri untuk mempertahankan negara mereka. Jadi peranan agama kepada manusia ni ialah untuk mewujudkan semangat patriotism. Okey, yang pertama tadi saya terangkan mengenai peranan agama kepada masyarakat dalam kebudayaan dan kesenian. Dan yang kedua, peranan agama untuk mewujudkan semangat patriotism. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Azfar Wajdi di atas penerangan yang beliau telah sampaikan sebentar sahaja tadi. Kini telah tiba giliran saya pula untuk menerangkan tentang poin yang terakhir berkaitan dengan peranan agama kepada manusia. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Syafiq Farhan bin Muhammad Nakri, ID PDA 1905-162 dari kelas DIA 5B. Jadi, peranan agama kepada manusia adalah untuk memupuk perpaduan sesama kita. Seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum yang berbeza-beza. Dalil Al-Quran dan juga hadis ada menyuruh kita semua untuk berbuat baik kepada semua makhluk di muka bumi ini. Sebagai contoh, tolong-menolong, bekerjasama, bertolak ansur tanpa mengira bangsa dan juga agama. Lagipun, agama Islam sangat-sangat menggalakkan kita untuk mengenali antara satu sama lain dan menjauhi perbalahan sesama agama. Maka, kesimpulan yang dapat saya buat untuk pembentangan kali ini ialah agama merupakan pegangan yang harus ada dalam diri setiap manusia, kerana tanpa agama, hidup seorang manusia itu akan menjadi goyah dan juga tidak stabil akibat daripada tiada pegangan yang jelas di dalam hidupnya. Sesebuah agama itu hadir dalam kehidupan manusia untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang lebih baik dan sebagai sumber untuk menyelesaikan masalah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.